Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali terima kasih kepada murid-murid, para guru, alim, asatiza yang mengikuti video-video pada channel saya, video-video PDPC. Dan saya dalam Al-Quran ini bahawa dan sedikit perbincangan yang minggu ini, iaitu pentingnya akibat tidak mengamalkan selawat sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi video itu bila-bila masa, dan murid juga boleh tanya soalan di dewan kaum. Jika berkesempatan, Ustaz akan respon dan reply. Serta Ustaz akan sediakan juga ada permainan di akhir PDPC dan juga latihan. Ustaz akan sediakan di ruangan komen nanti. Baiklah, kita lihat kepada tajuk kita. Okey, murid, kita bersedia untuk mempelajari. Okey, biasa itu satu di mana tajuk kita ni dalam buku di muka jadi di rumah buku teks. Murid yang sekolah lain pun sudah ambil buku teks yang tinggalkan di sekolah untuk kegunaan di rumah, untuk kegunaan PDPR di rumah. Okey, adik-adik, tajuk kita tadi apa? Fawatihus suwar. Ada sabdu di sini. Sebelum kita baca kalimah-kalimah ataupun huruf-huruf fawatihus suwar ini, dia tidak dipanggil sebagai kalimah, dia dipanggil sebagai huruf. Okey, baca info dahulu. Sebelum kita kena baca info. Kerana apa? Objektif pelajaran kita murid boleh membaca, iaitu musyafahah, membaca dan juga telaki musyafahah huruf-huruf fawatihus suwar dengan betul dan betul bertajwid. Ini kita perlu ketahui dulu. Hijau. Hijau ni huruf yang hijau ada 2 harakat, manakala merah adalah 6 harakat. Okey. Sebelum Ustaz teruskan kepada pembelajaran kita, adik-adik kena tahu kat mana adik jumpa huruf-huruf ni dalam Al-Quran. Biasanya orang murid akan jawab surah Yasin. Biasa sebab baca malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Ada satu lagi huruf. Ada lagi yang biasa didengar. Huruf apa? Huruf Toha. Huruf Toha. Sebab apa dia tahu Toha? Sebab dia tahu Toha ni kalau belajar sirah, satu ketika Saidina Abu Bakar, bukan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar Ibn Al-Khattab dalam perjalanan ke rumah adiknya. Kalau tak silap Ustaz, nama adik ni Fatimah lah mungkin. Wallahu'alam. Boleh semak lah kata Ustaz tu salah. Dan adiknya telah memeluk Islam. Ketika itu Umar Ibn Khattab dia tidak masuk Islam lagi. Sampai di rumah adiknya, dia melihat adiknya sedang menyembunyikan lembaran Al-Quran, helaian Al-Quran. Dan Umar Al-Khattab ni, Syekh Abu Bakar kan, sebab tajuk sebelum ni kita pernah belajar tajuk Abu Bakar. Umar Al-Khattab ni dia dah dengar sebelum tu adik ngaji.
adik dia dan suami adik dia tu dah mengaji. Umar dah dengar. Dan Umar nak adik dia keluarkan balik lembaran Al-Quran itu. Ha. Tetapi adik ni berfikir takut abang dia akan merampas semula. Rampas lembaran Al-Quran tersebut. Namun hanya Malaysia rupanya Umar nak adik baca mula surah Toha, ayat permulaan Toha. Sikit-sikit okey. Kita dah tahu tadi yang hijau 2 harakat, yang merah ini bacaannya 6 harakat. Di sini yang kita pun kalau murid-murid ingin membaca huruf-huruf huruf-huruf fawatihu ini, adik-adik perlu ada nafas yang panjang. Okey. Kita nak cuba baca. Yang pertama, yang kan 2 tambah 6. Maksudnya total 8 harakat. Bacaan Ustaz tak berapa lagi tak berapa baik. Mungkin guru-guru ataupun ustaz-ustazah yang ada di sekolah, adik-adik lebih baik bacaannya. Mungkin boleh memperbaiki ataupun boleh menambah baik. Tapi Ustaz mengharapkan adik-adik sendiri dapatlah memperbaiki sebutan dan mempelajari. Yang tak tahu langsung tu boleh ikut video Ustaz. Mudah-mudahan boleh membaca Al-Quran. Okey, yang pertama Hamim, 6 harakat. Sekali. Hamim, 6 harakat. Kita kira yang jari kita. Hamim, Hamim. Okey. Sungguh pun begitu, Ustaz teringat guru Ustaz pernah mengajar. Dia kata macam ni, yang Ustaz pernah dengar, Ustaz pun belajar juga. Bila kita huruf fawatihu suar ni, kita kena umpama menulis huruf ni. Huruf ini dalam kalimah. Kalau ha tu senanglah, ha tu umpama ha alif, ha. Tapi kalau huruf, contoh huruf ni, huruf sod ni, sod alif dal, sod alif dal, maka kita akan sebut di hujungnya adalah huruf dal. Huruf dal adalah huruf qalqalah, maka perlu dibaca bacaan qalqalah. Misalnya bacaan macam ni. Okey, ni 6 harakat. Okey, Sod. Sekali lagi. Sod. Dia qalqalah. Jangan kita tahu dah huruf sod kan. Kita pun baca sekadar ambil panjang je. Sod. Salah. Tetapi perlu dibaca dengan perkataan ataupun kalimah yang ditulis pada huruf sod itu, sod alif dal, maka di hujungnya ada huruf dal. Kita perlu membaca dengan bacaan qalqalah. Macam mana kita nak tahu? Okey, kalau adik-adik perasan kan, dalam buku Iqra 1, dalam buku Iqra 1 ada terkandung huruf-huruf hijaiyah dan berserta dengan perkataan ataupun kalimah ejaan huruf tersebut. Nanti balik di rumah, kalau ada buku Iqra 1, adik-adik boleh lihat ni dalam buku Iqra 1 tersebut. Okey. Ini mudahlah. Ini adik-adik di rumah pun boleh buat. Jangan panjang sangat. 2 harakat. 2 harakat pada huruf ta, 2 harakat pada huruf mim. Toha lah. Dua ha lah kan. Mim tak keluar. Ni ha. Ha yang apa? Ha simpul lah. Ha simpul ini ha di hujung. Okey. 2 harakat pada huruf ta, 2 harakat pada huruf ha. Toha. Jangan panjang sangat.
Dia pun sudah sangat melengguk. Tidak boleh. Jangan melebih-lebih. Dalam Islam ni, kita buat biar cukup, ataupun kita perlu kata meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil lah. Ingat adil ni pada manusia saja, tetapi pada seluruh, pada keseluruhan kita perlu adil. Contoh kalau kita ambil macam kita ngaji kan, 6 harakat kita baca 6 harakat, 2 harakat kita baca 2 harakat. Ada yang boleh baca boleh baca lebih daripada 4 ataupun harakat, kita ikut sebab kita diberi pilihan, kita ikut. Tak ada masalah. Sungguh pun begitu kan, dalam contoh dalam berwuduk, kita disunatkan ambil wuduk sebanyak 3 kali, kan. Sunat ambil 3 kali, satu basuhan yang pertama, kedua dan ketiga. Tetapi kita tidak disuruh untuk membazir. Faham tak? Dia membazir di sini, okey. Walaupun kita mengambil wuduk sebanyak 3 kali, disunatkan mengambil 3 kali pada satu anggota. Tetapi dia ada had dia. Kita buka air terlampau banyak dengan tujuan kita berwuduk. Air itu yang melimpah-limpah tu kita membazir. Tetapi yang dikatakan mengambil sunat perkara sunat dengan air yang berpatutan, begitu juga kalau kita baca dengan baris panjang ni. Kalau dia letak situ harakat, kita baca 6 harakat. Tentanglah kata bahawa suara ini pada hurufnya Toha, kita pun bagi 12 harakat. Boleh lah macam tu kan. Okey. Tosin. Ini pun macam tadi 8 harakat total. Tosin. Ustaz kalau biasa Ustaz baca, Ustaz kan jari ni bergerak. Jangan jari Tuhan jadi ada kata dah function. Yang seterusnya Yasin. Yasin. 8. Jangan kita baca Yasin. Jangan laju sangat. Dia pun nak cepat. Nun. Ni jadi Nun. Sekali lagi. Nun. 6 harakat. Yang berikutnya Qaf. Okey. Cuba kita lihat di bawah ni. Di bawah ini yang baru kita nampak dalam Al-Quran di awal surah kebanyakan. Kalau tanya Ustaz, Al-Quran ini ada maksudnya setiap kalimah. Setiap ayat ada maksudnya, betul? Mesti ada tanya, Ustaz, Qaf tu apa maksud dia? Jawapannya, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam. Allah yang tahu benda ni, kita tak tahu. Allah saja yang tahu. Mungkin ia merupakan ada Ustaz pernah dengar ada penceramah dia membersihkan pandangan. Dia kata hanya Allah saja yang tahu. Ingat manusia saja yang ada kata kunci ataupun password. Tetapi Allah punya password ni kita pun tak tahu. Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menurunkan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita tengok dalam terjemahan Al-Quran pun, mana dia tulis Hamim tu maksudnya apa? Tak ada. Dia tulis dalam perkataan huruf. Hamim. Kalau dalam bahasa Melayu punya terjemahan tu lah. H-A, Mim, M-I-M macam tu. Hamim. Wallahu a'lam. Jangan tanya dekat ruang komen, Ustaz, huruf Qaf tu apa maksudnya? Ustaz tak jawab lah, wallahu a'lam. Ustaz dah cakap dalam video ni jelas lah. Kadang-kadang ada yang nakal tanya soalan ni. Berazam untuk memperbaiki mutu bacaan. Okey, kita tengok. Kalau siapa yang dah baca Al-Quran tu, boleh sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Kenapa Ustaz baca Qaf? Ustaz tak baca. Ustaz kenapa Ustaz baca Qaf? Kenapa Ustaz tak baca Qaf? Tak, dia ejaan dia Qa alifah. Kalau tak silap Ustaz, Qa alifah baca dia punya ejaan dia. Ejaan dia dalam
untuk kalimah untuk huruf qaf ni. Okey. Sekali lagi. Qaf 6 harakat. Wal Qur'anil Majid. Sekali. Ya. Wal Qur'anil Majid. Kalau bacaan qalqalah di hujung ni qalqalah kubra. Seterusnya adik-adik untuk soalan ulang balik baca dengan bacaan apa? Sod. Sod. Mungkin asatiza yang ada menonton tambah baik bacaan ini pada murid-murid. Wal Qur'anil Qur'anil Sad wal Qur'ani dzil zikr. Seterusnya ni ada 2, 6, 8 harakat, kemudian diikuti dengan 6, 12, 18. Okey, kita baca sama-sama. Hamim. Sekali lagi. Hamim. Okey, harakat 8. Sambung pada Ain Sin Qaf. Kenapa Ustaz baca macam ada seolah-olah ada nun mati betul-betul sin sebab ain ya nun ain sebab ada nun itu betul-betul dengan huruf sin ada hukum hakiki sin ya nun ejaan sin tu sin ya nun ada nun di hujung betul-betul dengan huruf qaf adalah hukum hakiki. Yang dah tahu alhamdulillah, yang baru tahu tu tak apa, kita belajar sama-sama. Seterusnya Yasin 8 harakat. Wal Qur'anil Hakim. Sekali lagi. Wal Qur'anil Hakim. Okey. Selesai untuk bahagian yang pertama. Kita tengok untuk surat berikutnya. Baca dengan bertajwid. Ditulis dengan ini yang Ustaz kata tadi adik-adik. Alif ejaan alif fa lam alif mim. Maka hujung dia mim. Mim ya mim. Maka mim ni mim mati betul. Mim apa? Ada hukum di tu. Tapi sebab kan adik satu dia hukum ada bagi macam mim dengan sad. Mim contohnya mim ya mim dengan sad di sini mim mati bertemu sad apa nama dia syafa. Hukum satu macam idgham. Jadi Ustaz pada kamu tadi kan ain sin qaf qa alif fa ni sebab tu Ustaz sebut dia qa, Ustaz sebut dia qaf sebab ada huruf fa di hujungnya. Sebab tu adik-adik rahmatullah Subhanahu Wa Taala kita perlu tahu huruf itu bila dia pecahkan kepada huruf tunggal hijaiyah. Sebut itu umpama dia ni ada nama perkataan mah dalam bahasa Arab. Mah dia. Okey, kita baca sama-sama. Pertama dua lam dan ini apa dia salif laju alif dia yang huruf alif ni dua harakat baca alif apa sebab Ustaz okey sekali alif lam mim 12 sekali alif lam
Mim. 12 harakat. Kemudian yang sebelah ni, alif lam mim lam mim sad. Alif lam mim mim sad. Dia jangan dia kena rapat ni. Sini. Alif lam mim sad. Mim sad. Okey dah. 6, 12, 18. Okey. Kita cuba buat sama-sama. Alif lam mim sad. Okey. Ustaz ni ya hati kita belajar, kita usaha, kita buat lagi sekali. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Cantik. Ada 18. Kita pergi pada yang ketiga, alif lam mim ra. Ada total semua ada 6, 12, 14. 14 harakat. Okey. Tambah satu lah. 14 lah. Alif tu kita sikit pada lam. Betul. Okey, kita cuba sekali lagi. Yang ketiga ni. Alif lam mim ra. Ustaz ada 5 dah ni. Sekali lagi. Alif lam mim ra. Mim ra. Dia tak boleh mim tu tengah lah. Mim. Tak boleh. Dia kena mim ra. Mim ra. Okey. Seterusnya. Mim sim sim nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu mim adalah hukum idgham. Idgham apa? Bil ke ma'al gunnah. Bersama dengan gunnah, ma'al gunnah. Okey. Kita pergi pada yang ke 1 2 3 4 5. Yang kelima. Yang kelima. Senang je. Alif lam ra. Sekali. Alif lam ra. Ada 8 harakat. Alif lam ra. Okey. Sekali. Kita pergi yang pada yang ke-6. Ni yang Ustaz kata tadi, ain ni boleh baca 4 atau 6 harakat, sin 6. Kita ambil 6 lah. 6 12 18. Okey. Nun bertemu dengan sin ada hukum ikhfa dan juga dan nun bertemu hukum ikhfa. Tadi yang Ustaz kata tadi, mim dengan mim adalah hukum idgham. Idgham sailin saghir, dan nun bertemu dengan mim adalah idgham ma'al gunnah. Tadi yang punya merah ni ada masuk dia hukum. Mim ni idgham. Nun mim adalah idgham ma'al gunnah. Ini idgham musail saghir. Ini hukum ikhfa. Hijau ni hukum ikhfa hakiki, dan ini pun hukum ikhfa hakiki. Okey. Kita teruskan lagi. Ambil 18 harakat. Ain sin
ada 18. Okey. Dan terakhir sekali ni ada 6, 2, 8, 8, 10. 10, 16. 16 ada 22. Kita ambil yang paling tinggi lah. 6, 2, 8, 8, 2, 10. 10, 6, 16. 16 sama 6, 22. Okey, buat. Dia 22. Kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah, nafas Ustaz tak putus. Tak putus maksudnya tak curi orang kata tak curi nafas. Jangan kau baca panjang, kamu baca panjang-panjang, kamu curi nafas. Tak baik. Sekali lagi kita buat. Ini namanya challenge. Challenge untuk Fawati Suar. Hashtag Fawati Suar Challenge. Okey. Kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah, siapa boleh buat mungkin lebih terbaik daripada Ustaz untuk kita punya pelajaran pada permulaan ini, iaitu bidang Al-Quran. Alhamdulillah, Ustaz harapkan adik-adik dapat buat yang pertama ini dengan lebih baik dan lebih cemerlang daripada Ustaz. Mudah-mudahan. Okey, kita nak pergi ke kedua, iaitu adalah bahagian adab. Ustaz minta maaf, bukan bahagian sirah. Sebab apa? Sebab bila dia sebut Nabi Muhammad ni, Ustaz ngajar ni, mesti Ustaz akan sentuh bahagian sirah. Bila sirah ni kita akan bercerita, kita akan bawa murid-murid mengembara seolah kita berada dalam zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa Ustaz suka bawa, Ustaz umpama membawa murid-murid bawa murid-murid mengembara, bawa murid-murid seolah-olah merentas masa. Kita kena rasa seolah-olah kita ni berada zaman Nabi, baru kita akan rasa cinta kepada Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustaz buat pembetulan, kita belajar bahagian kedua adalah bahagian adab, bukan sirah. Okey? Sebab benda ni kita dah belajar pada minggu yang sebelum ini. Kita dah belajar pada minggu yang sebelum ini. Okey, cuba kita lihat. Dua benda yang Ustaz akan sentuh. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepentingan. Yang kedua adalah akibat. Tak banyak adik-adik. Kepentingan ni muka surat 136. 136. Okey. Kepentingan mengamalkan salawat. Di sini ada adik. Kepentingan mengamalkan salawat. Kita lihat. Okey. Yang pertama, tengok jari berjalan ni. Memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan mengamalkan salawat, memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Dan yang ketiga, mendapat syafaat Nabi. Kalau kita tak amalkan salawat, mana mungkin mana mungkin di akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapat syafaat Nabi. Syafaat ni apa dia? Dia berupa pertolongan. Pertolongan bagaimana? Kalau kita ini dimasukkan ke dalam neraka, Allahu Akbar, nauzubillah min zalik, kita minta dijauhkan, maka Nabi SAW dengan izin Allah akan menyelamatkan kita keluar daripada azab api neraka. Jika ada yang diseksa, maka kita memohon syafaat Nabi untuk terselamat daripada seksaan api neraka. Jika kita masuk ke syurga, kita mohon kepada dengan syafaat Nabi, kita yang darjat akan diangkat di dalam syurga. Dan juga peringkat ataupun syurga yang tertinggi di dalam syurga juga akan diberikan dengan syafaat Nabi. Masya Allah, banyak pertolongan syafaat Nabi ini di akhirat kelak. Okey, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak salawat, kalau kita nak syafaat, maka perbanyakkan salawat. Mana mungkin banyak-banyak amalan di atas muka bumi ini yang kita lakukan, kita mendapat semula pulangan yang berlipat ganda, melainkan kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ada satu apa? Ustaz nak kongsikan kepada kamu.
Di mana? Sekejap. Okey. Tak di sini. Ada sini. Ni. Sesiapa ni Ustaz kongsikan, sesiapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Masya-Allah. Banyak-banyak amalan yang kita lakukan, tetapi selawat juga yang kalau kita lakukan, Allah memberikan pulangan berlipat kali ganda, selain daripada kita dapat pahala. Amalan lain kita pun dapat pahala, tetapi amalan ini kita dapat balasan, atau orang kata cashback. Cashback tu berlipat ganda sebab Allah dan para malaikat akan berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Ini bukan orang kata amalan yang biasa-biasa. Bahasa budak-budak zaman biasa-biasa. Okey. Kita pergi kepada yang berikutnya, akibat mengabaikan selawat. Pertama, menghilangkan rasa cinta kepada Rasulullah. Sebab itu Ustaz selalu tekankan di dalam kelas, kepada kelas Ustaz selalu pesan nak murid Ustaz, janganlah kamu suku sangat bernyanyi lagu-lagu yang biasa-biasa, lagu-lagu yang melalaikan, lagu Blackpink lah, lagu BTS lah. Bila suruh salawat, dia pun tak tahu. Dia pun garuk kepala. Ustaz, salawat tu apa Ustaz? Payahlah kita. Macam mana nak dapat syafaat Nabi? Yang kedua, tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab dia tidak didedahkan tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik rumah tidak pernah melihat kalimah Rasulullah. Bagaimana kita mahu rasa cinta Nabi dalam kehidupan. Kita makan tak ikut sunnah, kita masuk tandas tak ikut sunnah, kita tidur tidak ikut sunnah. Masya Allah, macam mana kita nak merasai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, termasuk dalam golongan orang yang hina. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Orang yang mengamalkan salawat adalah orang yang hina. Sebab itu tadi, kalau Ustaz bacakan tadi info tadi, yang kini orang yang tidak berselawat ialah orang yang bakhil. Sedangkan kita ni, kita berselawat ke atas Nabi ni, kita mendoakan kepada Nabi, kesejahteraan Nabi, maka kita mendapat satu pulangan yang cukup banyak. Kita selawat Nabi sekali, Allah bagi cashback 10 kali ganda. 10 kali Allah mendoakan pada kita pula. Tetapi kita dengan berat hati, dengan sibuk dengan hal dunia, kita jarang melafazkan selawat. Sebab apa? Kalau orang yang tidak berselawat ni dalam sehari ni, maksudnya dia tidak solat. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kerana dalam solat, selawat itu salah satu rukun yang wajib. Kan dalam solat ada, yang dalam tahiyat akhir itu, bacaan selawat, kan, Allahumma salli ala Muhammad, sebelum wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad tu ke atas keluarga baginda. Tapi kita salawat yang pertama tu kita kena baca, wajib. Mana kalau tak pernah salawat ni, sedihlah rasanya. Sebab seolah-olah dia tidak menunaikan solat. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Okey, baiklah adik-adik di rumah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah selesai dan kita akan pergi kepada topik yang seterusnya. Okey, Ustaz dah betulkan, tajuk kita sebenarnya adalah, yang kedua adalah di dalam bidang sirah, bukan dalam bidang adab, bukan bahagian sirah. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya di sini. Okey, adik-adik, Ustaz bagi masalah. Yang bijak pandai, Ustaz akan kongsikan link permainan ini di ruangan komen video untuk membuat aktiviti sewaktu PDPC. Okey, permainan interaktif. Okey, lepas kita belajar yang tadi, yang bidang Al-Quran, adik-adik boleh buat tak? Huruf fawatihus suwar boleh tanda lebih daripada satu, adik-adik tanda 3 jawapan yang betul.
A, B, C, D, E dan F. Yang mana satu bukan? Yang mana satu bukan? Yang mana satu adalah huruf-huruf fawatih suar. Ustaz nak tiga. Yang mana tiga huruf fawatih suar. Adik-adik boleh buat. Ustaz akan kongsikan link ini di ruangan komen. InsyaAllah. Cuba Ustaz buat lah. Kadang-kadang Ustaz jadi macam kamu lah. Ustaz pun tanda A, B, C lah. Oh salah. Oh maksudnya alamak, nampak dah tahu. Country pula lah kan. Kalau salah boleh buat semula, start again. Okey. Senang je. Okey, itu adalah sebagai permainan minda lah. Okey, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kini kita dah tiba kepada kepada yang terakhir. Ustaz ucapkan terima kasih kerana mengikuti PDPC Ustaz untuk tahun 1 bidang Al-Quran, bacaan huruf fawatihus suar dan juga bidang adab iaitu kepentingan dan akibat tidak mengamalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mohon maaf jika ada kesilapan dalam bacaan tadi dan kita sama-sama boleh memperbaiki dan mempertingkatkan bacaan kita. Adik-adik boleh dapatkan latihan handout dalam bentuk link yang Ustaz akan kongsikan di ruangan komen video ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam PDPC Maya Pendidikan Islam tahun 1 di masa yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.